Selamat Hari Raya. Kita dah pakai baju macam ni, kenalah nyanyi sakan kan? Maklumlah. Hujan kat luar. Belum lagi belum. Tadi cerah lagi lah. Tadi cerah lagi. Tapi apa pun ini dalam masa mungkin dalam beberapa hari je lagi untuk kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Macam mana penyediaan anda, persediaan anda sendiri? Ya, kalau kita cerita mengenai pakai baju lah, kerepek, kuih raya, saya rasa Hezri orang yang ada beruntung yang dapat hamper banyak. Dah jimat dah, tak payah beli barang. Tapi itulah bila kita tanya rakan-rakan kita rakyat Malaysia kan, ramai yang tahu pentingnya berbelanja secara berhemah. Tetapi bila datang saat pelaksanaan tu, ada terbabas juga. Jadi kita nak tanyakan kepada Irfan Khairi, tetamu kami pagi ni. Irfan, macam mana pendapat Irfan tentang bila kawan-kawan kita tadi kata, itulah kena belanja berhemah, kena buat senarai. Tapi senarai tu senarai yang bercambah kata orang. Macam mana? Oh, tak terbuat ya. Okey. Sebenarnya kan bila time raya ni kan ada banyak mainan emosi yang terjadi antara mainan emosi tu. Sebenarnya kalau kita lihat kan keputusan belian manusia ni 90% daripada emosi, 10% daripada logik. Dan time raya inilah yang banyaknya emosi ni dipermainkan untuk mainkan kita lah. Contoh kan, for example lah, kita tengok time buka puasa lah katakan, kita pergi ke bazar Ramadan kan. Dan ada satu istilah Mak Saleh tu kata apa, don't buy on an empty stomach kan. Jangan membeli bila time perut kosong. Tapi kita tak ada pilihan, masa perut kosong tu lah kita pergi ke bazar Ramadan. Betul. Dan kat situlah kita tengok dengan macam-macam masakan daripada masakan utara, timur, barat, selatan, semuanya ada kat situ. Dan itu membuatkan kita nak membeli because of emosi, kerana emosi lapar kita tadi tu. Itu antara satu sebab lah kenapa kita lari bajet ketika musim perayaan ni. Satu lagi kalau kita lihat juga tanda perayaan ni dengan diskaun lah, dengan dengan offer lah, dengan beli 2 dapat 1 percuma. Semua tu pun memainkan emosi kita dan kita pun perasan tanda pergi shopping center, pasar raya, time tu lah bunyi lagu raya, lagu yang seronok, lagu rancak, lagu Cik nyanyi tadi kan. So benda itulah yang membuatkan kita lagi tertarik. Muzik adalah antara satu yang menarik emosi kita. Baik. Okey. Sebelum kita teruskan ya, jika anda juga berhadapan dengan masalah ni, anda ada persoalan yang mungkin boleh dijawab ya, ataupun dibantu oleh Irfan, anda boleh hubungi kami di talian 03-228-28578 atau 8579 sekarang. Cepat. Mungkin ada juga di Facebook dan juga Twitter. Macam Twitter saya sendiri, nampaknya Sezi Hidayah daripada Tawau Sabah, mak dia semalam baru lepas kena pukau. Habis semua barang-barangnya ya. Jadi saya simpatilah pada keluarga Sezi Hidayah ni. Mudah-mudahan tak adalah berlaku hal-hal macam ni kan. Dalam bulan Ramadan pun ada juga yang melakukan hal begini. Ada juga. Tu dia. Katanya saya rasa tak perlu kot nak bergaya sakan, ala kadar sahaja dia kata. Dan Nurul Huda katanya, pendapat saya biarlah poket terpenuh tapi jangan membazir. Ini anak-anak remaja dan wanita. Saya kira pendapat ataupun komen daripada penonton kita, lelaki wanita ada bezanya juga. Sebab bila kalau kita tengok sekarang ni ada juga di Facebook ni Hezri. Tak jugalah kalau single okey, tapi kalau ada anak-anak yang kecil tak sampai hati, mereka mana tahu kesusahan kita yang betul mereka lah, tahu nak raya. Macam kan orang yang bersendirian ni lebih bernasib baik. Okey, kata Nur Syarihah, tidak buat saya sudah 18 tahun tak berganti langsir, hanya recycle dari langsir raya rumah ibu saya sahaja. Menyediakan baju baru buat anak-anak tapi perkakas toleransi sekalian tetap yang lama. Dan ramai beranggapan raya setahun sekali. Sebab itu semua kena baru, tapi bila berhabisan lepas raya baru terasa susah. Irfan, ini betul mentaliti raya hanya sekali, setahun sekali. Jadi macam mana kita nak menukar sesuatu yang telah pun diterapkan dalam pemikiran budaya sosial kita yang begitu lama? Okey, dalam pengurusan kewangan lah, sebenarnya kan apa yang buatkan kita lari bajet ni sebenarnya adalah perbelanjaan yang tidak diduga ni. Setiap bulan kalau setakat bayar bil, bayar kereta, bayar rumah, semua tu kita dah plan, semua tu kita dah rancang, kita dah tahu dah. Tapi kadang-kadang yang kita tak rancang 2-3 bulan akan datang raya, kita tak rancang masa tu. Bulan depan dah raya dah dekat, ini dah minggu depan dah raya, kita tak merancang pun perbelanjaan ekstra tu. Itu yang buatkan bajet kita lari. Kadang-kadang yang orang sebut dok bajet lari, kita kena tanya diri kita sendiri dulu, betulkah ada bajet sebenarnya? Ataupun kita main spend, dah tak ada duit, alamak bajet lari. Itu digunakan sebagai alasan. Apa antara pembaziran yang paling biasa Irfan lihat sebab tu raya? Okey, antara pembaziran yang saya dapat lihat, kuih-kuih raya, kadang-kadang itulah beli time tengah lapar, kuih raya ni tak dapat, bukannya selalu kita beli siang hari, bukannya dapat makan lagi kan. Beli kuih ni, beli kuih itu, beli kuih ni, sedar-sedar 3-4 bulan kemudian kuih tak habis lagi. Itu pun antaranya.
katanya. Ada sebab ya, ada sebab kenapa kuih-kuih tradisional kita ya macam kuih macam wajik, kuih bangkit ya ini tahan lama. Sebab apa? Kalau tak habis waktu Aidilfitri dia boleh bawa ke Aidiladha nanti. Itu mungkin salah satu panduan lah ya. Walau bagaimanapun kita nak berhari raya dengan suasana gembira. Tapi kalau kita tengok dari segi kajian di barat ya, Christmas merupakan musim yang paling depressing ya, ataupun menyedihkan buat tertekan macam tu lah. memurungkan ya, oleh kerana nak belanja besar, nak berikan orang hadiah, tertunggu-tunggu hadiah tak dapat hadiah daripada orang, jadi kita tak nak benda yang sama juga melarat sampai kepada kita, Irfan ya. Jadi kadang-kadang perbelanjaan belanja ni pun boleh menyebabkan nampak Zaliha ada pengalaman kat situ. Okey. Jadi mungkin boleh kongsikan lebih sikit, panjang sikit lah untuk Zaliha Ya, kalau macam Hazri sebutkan pasal barat, tapi kan sebenarnya memang sama depresi, tapi satu yang boleh dikatakan boleh kita ambil daripada barat juga adalah diorang lebih forward dengan keadaan perbelanjaan mereka. For example, mereka ada apa dia kena sebagai Christmas list. Apa yang perlu supaya tak membazir. Kan kadang-kadang yang itu kalau kita sebut Christmas, kadang-kadang mereka kalau time perkahwinan pun ada wedding list. Apa yang mereka perlu. Tak macam kita kat sini segan nak sebut kita perlu ni. Segan. Itu yang kadang-kadang kalau time perkahwinan tu sampai rice cooker dapat 4 biji sekali. Segan nak cakap, segan nak sebut. Tapi belakang-belakang dia kata itu kita. Tapi sekarang ni orang dah pandai. Dekat jemputan kahwin tu ada senarai sama ada duit ataupun hadiah. Tapi hadiah ada yang pangkah, duit tanda right. Macam tu kan. Maknanya kita fahamlah kalau kita datang tak perlu bawa hadiah, bawa duit saja. Ada yang macam tu kan. Betul. Jadi saya kira tapi kalau untuk raya ni lain sikitlah. Mungkin yang macam saya yang bujang ni yalah kita tak ada macam kita berdua lah. Yang bujang lagi ni kita tak adalah nak lebih-lebih sangat kecuali untuk ibu bapa, untuk adik-adik kan. Tapi yang baru kahwin ni saya kira perbelanjaan lebih sikitlah. Tambah lagi kalau mungkinlah suami tu dia seorang aja yang masuk Islam, yang lain tu bukan ya. Jadi nak ajarkan budaya kita, adat kita kan. Agak-agak macam lain sikit, nak belanja pun lebih sikit macam mana. Yalah betul. Kalau time bujang tu setakat nak buka puasa seorang satu mulut je kan. Kalau dah berkeluarga mungkin 2 orang minimum pun dah 2 orang. Kalau ada 3-4 orang anak macam saya 4 orang anak dah lagi bertambah lagi kita punya perbelanjaan macam tu. Tapi kat sini pun ada beberapa tip jugalah kita boleh buat masa ketika bulan puasa. Antaranya contoh cuba kurangkan pergi bazar Ramadan. Kurangkan pergi bazar Ramadan dan jadikan peluang nak mempersiapkan untuk membuka puasa ni sebagai satu family-nya effect, satu kekeluargaan. Contoh ayah buat dessert, anak-anak buat air, isteri, ibu buat main course. So jadikan cari peluang-peluang bagaimana nak kurangkan perbelanjaan kita dengan apa yang ada, dengan tarikan-tarikan emosi yang saya sebutkan tadi yang ada kat luar sana tu. Nak tanya tentang duit raya. Sebenarnya kalau bagi ikut kemampuan jadi seronoklah. Tapi kadang-kadang bila kita bagi yang warna biru, ada kata alah angka belasan ni bagi kali jauh. Jadi kita pula terpaksa mengikuti apa standard telah diberikan oleh orang dan membebankan. Risau orang bercakap. Ya betul tu. Itu seperti tadi juga lah kita kata. Kita masyarakat kita ni kan kita selalu risaukan apa orang kata. Masyarakat kita ni tak macam barat tadi. Barat tu okey. Kalau time Christmas nak ni. Dia bagi tahu directly. Apa yang pentingnya memang dah jadi satu tabiat lah memberi duit raya kepada anak-anak buah, which is normal lah. Tetapi kalau sampai menghabiskan duit sendiri, sampai kita sendiri yang terdesak, itu something yang kita kena cuba jauhkan diri. Bagi mereka yang ada duit lebih, memberi ni memanglah bagus. Tapi kalau mereka ni dah tengah sendiri pun dah susah nak nafas, nak memberi tu kita kena berpada-pada. Dalam kewangan, fikirkan diri kita sendiri dulu sebenarnya. Saya rasa kesedaran tentang perbelanjaan berhemah ni perlu ada sepanjang masa ya Irfan ya. Bukan bulan raya je. Ya, cuma mungkin bagi saya lah ya, saya rasa ada masa-masa yang kita perlu manjakan diri kita. Dan kita raya pun Aidilfitri setahun sekali ya, sambut hari lahir setahun sekali, ada setahun sekali, itu yang bagi umat Islam ya. Jadi saya rasa kalau kita dah rancang sepanjang tahun tu kita memang menahan diri daripada boros
sekali-sekala kan beberapa hari daripada 365 hari ni saya rasa tak salah juga kalau kita nak manjakan diri, Mungkin manjakan kawan-kawan. cakap mudah tau. Tapi nak buat tu susah. Sebab apa sekarang ni kita tengok macam-macam peniaga-peniaga di luar sana dah letak potongan harga. Potongan harga murah katanya, diskaun bagai-bagai kan. Dengan ada separuh harga lah, dengan tawaran boleh bayar ansuran, boleh bayar bulanan. Saya kira ini yang menyebabkan kita punya masyarakat nak lah. Tambah pula jiran sebelah baru tukar perabot. Datang pula lori hari ni hantar TV baru. Yang sebelah ni duduk menjengok. Jadi saya kira ini adalah masyarakat kita yang Perabot ada tahu. lagi, perabot lagi ini jenis kereta. Ada juga yang macam Jualan ni. kereta Aidilfitri. Ada juga yang sengaja tukar ni untuk Nak tunjuk orang sebelah? Tunjuk pada orang. Biar dia tengok. Mak Ja, Kak Nak, jangan macam tu, tak elok. Jadi apa Irfan nak katakan untuk yang terakhir sekali nasihat kepada Persaingan penonton? tu. Silakan. Okey, persaingan tu kalau kita sebut emosi tu kita boleh pecahkan kepada 3. Satu emosinya dari segi membeli, okey, offer-offer yang ada, tawaran yang ada kat luar sana. Keduanya emosi juga adalah untuk kita nak tunjuk kepada orang, betul juga, tunjuk kepada orang ataupun kita tengok orang, alamak emosi kita rasa macam tak bel ya kita ni. Boleh dikatakan sebagai status sosial kita rasa macam tertekan, kita nak lebih daripada mereka. Itu yang kedua, emosi. Emosi yang ketiganya adalah dari segi apa dikenal sebagai Parkinson's Law. Parkinson's Law ni mengatakan bahawa lagi tinggi perbelanjaan kita, lagi tinggi pendapatan kita, lagi tinggi perbelanjaan kita. Itu betul. So jadikan tak, bukannya kalau kita bajet banyak duit banyak ni kita kita boleh simpan lagi. Tidak, kalau kita dapat lagi banyaklah kita Lagi besar nafsu lah. lagi besar nafsu kita. So jadi itu yang kita kena fikirkan macam mana nak settlekan kita punya kewangan selepas raya. Jangan lupa juga nanti lepas raya ada juga offer dia, offer jualan penghabisan stok dan sebagainya. So jadi semua tu kita kena cuba tahan nafsu kita. Baik, Irfan, kita lari topik sikit. Bagi Irfan ya, kita cerita pasal Aidilfitri ni, mungkin apa yang paling menyeronokkan bagi Irfan? Apa yang menyeronokkan tak tahulah, kita ni dah berumur ni menyeronokkan Lagi untuk raya, lagi anak-anak lah. stres. Duit banyak keluar. Untuk anak-anak lah sekarang ni. Mungkin dulu kalau Ya. kita duk fikir masa kita kecil-kecil dulu, umur 10 tahun dan sebagainya, memang seronok dengan main mercon dan sebagainya. Now maybe kita nak baju raya. Ya, baju raya. Sekarang berjalan, ni baju raya saya pun dah 3-4 tahun kot baju yang sama saja. And so ini lebih kepada anak-anak lah. Baju sama, saya tahu kenapa. Kualiti. Beribu-ribu. Dia beli sekali tapi tahan lama. Macam beli Alfa Batik ni, saya kira 5 tahun boleh pakai lagi. Kalau 5 tahun. masih mengekalkan badan. potongan badan yang sama. Irfan mungkin ucapan Aidilfitri dan juga selamat puasa pada yang Okey, mengikuti pertemuan Irfan. pertama sekali terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput saya dah 4-5 raya dah kot menjemput saya cerita tentang perbelanjaan musim raya. Terima kasih Zaleha, Ezrin, Aisyah, ucapkan selamat raya kepada anda semua, kru-kru Selamat Pagi Malaysia juga dan juga penonton-penonton yang selalu mengikuti Selamat Pagi Malaysia. Dia berapa kali dah? 4-5 tahun dah 4-5 tahun kan, tapi setahun pun tak ada duit raya. Okey. Tak apa. Baik, terima kasih Irfan ya. Tapi cerita pasal duit raya tu kan, kita tengok budaya anak-anak kecil datang rumah ke rumah